Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera semua. Baik, hari ini kita sambung bab 7 ya, respirasi sel. Okey. Sebelum tu, suka cikgu ingatkan untuk beberapa orang pelajar yang tidak hantar-hantar kerja tu, hantarlah ya. Cikgu tunggu je, bila-bila je kamu hantar ya. Jangan je tahun depan kamu hantar. Okey. Okey, kita masuk bab 7, respirasi sel. Okey, semasa mendengar rendah, kamu sudah ada sedikit pengetahuan berkaitan dengan respirasi. Okey, tapi yang kita belajar masa mendengar rendah tu, dia merujuk kepada sistem pernafasan, sistem respirasi, sistem pernafasan, bagaimana untuk kita mendapatkan oksigen. Okey, dan kita akan membebaskan oksigen. Tu kita belajar sistem respirasi kan. Okey. Di dalam tingkatan 4 ni kita akan tengok macam mana oksigen yang kita dapat daripada proses respirasi itu digunakan di dalam respirasi sel. Okey? Okey, apa itu respirasi sel? Respirasi sel ialah proses pengoksidaan molekul organik melalui beberapa peringkat bagi membebaskan tenaga. So, respirasi sel itu adalah proses di mana molekul organik dioksidakan dengan kehadiran oksigen ataupun tanpa kehadiran oksigen untuk membebaskan tenaga. Okey? Untuk membebaskan tenaga. Okey, substrat utama untuk penghasilan tenaga ataupun substrat utama untuk proses respirasi sel ialah glukosa. Okey. Glukosa ni kita dapat dari mana? Okey, glukosa ni kita dapat daripada makanan. Kita makan karbohidrat, okey? Kita dapat daripada penguraian karbohidrat. Karbohidrat apabila diuraikan, dia akan karbohidrat yang paling ringkas adalah glukosa. So, glukosa itu adalah substrat utama untuk menghasilkan tenaga. Okey, itu kalau haiwan dan manusia. Kalau tumbuhan, dapat glukosa dari mana? Pandai. Daripada proses fotosintesis. Okey? Proses fotosintesis akan menghasilkan glukosa. So, glukosa itu digunakan untuk proses respirasi sel bagi menghasilkan ataupun membebaskan tenaga. Okey. So, respirasi sel ni dia ada dua jenis. Okey? Respirasi sel ada dua jenis, iaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Okay. Respirasi aerob anaerob adalah proses respirasi yang berlaku dengan kehadiran oksigen. Okay, maksudnya ada oksigen. Manakala respirasi anaerob adalah proses respirasi ataupun proses penghasilan tenaga tanpa kehadiran oksigen. Okey, so dalam tingkatan 4 ni kita akan tengok kepada fermentation lah, fermentasi. Fermentation ataupun penyampaian, ya. Ini adalah contoh proses anaerob. Okey. Okey, kita tengok hari ini adalah proses respirasi aerob. Iaitu proses respirasi dengan kehadiran oksigen. Okey. Respirasi aerob adalah proses penguraian glukosa. Proses penguraian glukosa dalam kehadiran oksigen untuk menghasilkan tenaga kimia. Proses, cikgu ulangnya, respirasi aerob ialah proses penguraian glukosa dalam kehadiran oksigen untuk menghasilkan tenaga kimia. Okay. So, glukosa itu akan dioksidakan untuk menghasilkan karbon dioksida, air dan juga ATP. Tenaga di dalam bentuk ATP lah. ATP itu tenaga lah, adenosine triphosphate. Okey. Kita akan tengok proses penghasilan tenaga di dalam respirasi aerob ni. Okey, apa yang ada di dalam buku kamu tu sebenarnya adalah ringkasan proses respirasi aerob. Okey. Proses respirasi aerob sebenarnya dia satu proses yang kompleks yang melibatkan enzim, elektron. Okey.
Tetapi yang ada di dalam buku teks kamu, yang ada di dalam silibus kamu tu adalah ringkasan sahaja ya. Okey. So, respirasi aerob bermula dengan glycolysis. Okey. Apa itu glycolysis? Glycolysis ialah proses penguraian glukosa oleh enzim untuk menghasilkan pyruvate. Okey. Proses, cikgu ulang ya, apa itu glycolysis? Glycolysis ialah proses penguraian glukosa oleh enzim untuk menghasilkan pyruvate. Okey. Glukosa ni adalah sebatian yang terdiri daripada 6 unsur karbon. Dia 6 unsur karbon. Manakala pyruvate ni adalah 3 karbon. So, satu glukos akan menghasilkan 2 pyruvate. Boleh ya? Satu molekul glukosa akan menghasilkan 2 pyruvate. Pyruvate ni adalah asid ya. Okey, boleh. So, proses glycolysis ini berlaku di dalam cytoplasma. Ataupun kalau kamu tengok setengah video yang ada dia punya QR code di dalam buku teks tu, dia tulis sana cytosol. Okey, samalah. Cytosol tu dia refer kepada cytoplasma. Okey, boleh ya? So, glycolysis adalah proses penguraian glukosa oleh enzim untuk menghasilkan pyruvate. Satu glukosa akan menghasilkan 2 pyruvate dan proses ini berlaku di dalam cytoplasma. Okey, itu yang ada di dalam buku kamu. Dan untuk pengetahuan kamu, glycolysis ni sebenarnya adalah satu siri tindak balas, satu siri proses penguraian yang melibatkan 10 jenis enzim ya. Ada 10 step, 10 jenis enzim untuk menghasilkan pyruvate ni, untuk menghasilkan 2 molekul pyruvate. Dan proses glycolysis juga dia membebaskan ATP dan NADH. Okey. Okey, kemudian di dalam buku kamu pyruvate tadi dia akan bergerak ke mitokondrian. Okey, proses seterusnya akan berlaku di dalam mitokondrian. Boleh ingat kan mitokondrian? Okey. Okey, mitokondrian adalah komponen sel di mana proses penghasilan tenaga berlaku di dalam mitokondrian. Okey. So, pyruvate tadi akan ke mitokondrian dan di mitokondrian akan berlaku proses pengoksidaan pyruvate untuk menghasilkan karbon dioksida, air dan juga tenaga. Okey, tenaga ini akan digunakan untuk menghasilkan ATP. Okey, ini secara ringkasnya. So, yang penting untuk kamu tahu secara ringkasnya, kamu kena tahu ada 2, glycolysis dan pengoksidaan pyruvate. Glycolysis itu proses penghasilan pyruvate daripada penguraian glukosa. Satu molekul glukosa akan menghasilkan 2 molekul pyruvate dan proses glycolysis berlaku di dalam cytoplasma. Okay, yang kedua, proses pengoksidaan pyruvate berlaku di dalam mitokondrian dan akan membebaskan karbon dioksida, air dan tenaga. Tenaga ini akan digunakan untuk menghasilkan ATP. Okey, itu yang ada di dalam buku ya. Okey. Untuk pengetahuan kamu, sebenarnya ada 4 step respirasi aerob ni. Yang pertama tadi glycolysis, okey. Kemudian yang kedua ialah oxidative decarboxylation. Dekarboksilasi oksidatif. Okey. Oxidative decarboxylation ni dia akan menukarkan pyruvate tadi kepada acetyl coenzyme. Okey. Acetyl coenzyme ni dia akan masuk di dalam mitokondrian dan akan berlaku satu kitar yang kita panggil kitar Krebs. Okey, ataupun Krebs cycle. Okey, selepas Krebs cycle akan berlaku transport elektron dan oxidative phosphorylation. Okey, itu hanya untuk pengetahuan kamu ya. So ada 4 step tu untuk pengetahuan kamu sahaja ya. Nanti form 6 kamu akan belajar ataupun masa matrik kamu akan belajar ya. Okey, so yang untuk tingkatan 4 kamu just kena tahu glycolysis dan pengoksidaan pyruvate. Okey. Okey, proses respirasi aerob diringkaskan jadi macam ni ya. Molekul ATP dihasilkan daripada tadi pengoksidaan pyruvate tadi menghasilkan tenaga, betul? Okey, so tenaga ni akan digunakan untuk menghasilkan ATP. Macam mana ATP dihasilkan?
Okey, ADP, adenosine fosfat, okey, akan bergabung dengan satu kumpulan fosfat. Dengan kehadiran tenaga yang dihasilkan tadi, dia akan membentuk ATP, adenosine trifosfat. Okey, molekul ATP ni ikatan fosfatnya lemah. Okey, so sebab itu nanti apabila ikatan fosfat daripada molekul ATP ini diputuskan, dia akan membentuk ADP semula. Okey, dia akan bentuk ADP semula dan kumpulan fosfat, kemudian dia akan membebaskan tenaga, dan tenaga inilah yang kita gunakan, yang digunakan oleh sel-sel badan kita. Okey, tenaga inilah yang digunakan oleh aktiviti-aktiviti harian kita. Okey, boleh ya? So, maksudnya tadi, pengoksidaan pyruvate menghasilkan tenaga. Tenaga ini digunakan untuk menghasilkan ATP daripada ADP, adenosine difosfat, dan kumpulan fosfat. Kemudian ATP tadi tu akan digunakan oleh sel-sel badan kita sebagai tenaga. Macam mana tenaga tu boleh digunakan? ATP tadi tu akan diuraikan kepada ADP dan fosfat dan menghasilkan tenaga. So, membebaskan tenaga. Tenaga ini yang digunakan oleh kita, sel-sel badan kita. So, secara keseluruhannya, pengoksidaan glukosa diringkaskan seperti ini ya. Glukosa bertindak balas dengan oksigen. Ini namanya persamaan perkataan ya. Ini namanya persamaan perkataan. Kalau dalam exam dia suruh tulis persamaan perkataan, inilah glukosa plus oksigen akan jadi karbon dioksida, air, dan tenaga. So, tenaga yang dihasilkan dalam respirasi aerob oleh satu molekul glukosa ialah 2898 kilojoule, 2898 kilojoule. Ini bersamaan dengan 36 ATP. Okey, ini ialah persamaan kimia lah. Ini karbon dioksida. Ini glukosa C6H12O6. Ini formula molekul glukosa ya. Ni kamu lagi pandai lah ni kan. Kamu boleh tukar persamaan perkataan ni jadi persamaan kimia ni. Ni kamu jadi pandai dah, cikgu lama dah cikgu nak belajar kimia. So, ini ialah formula molekul untuk glukos tambah dengan oksigen akan jadi karbon dioksida, air, dan juga tenaga. Tenaga tu bersamaan dengan 36 ATP. So, 36 ATP ini bersamaan dengan 2898 kilojoule bagi satu molekul glukosa. Okey? Okey, ini 6 oksigen, 6 karbon dioksida, 6 H2O. Ini macam mana boleh dapat 6 tu? Kita kena buat kita kena kasih sama kan? Kena seimbangkan formula tu kan? So, maksudnya satu molekul glukosa akan bertindak balas dengan 6 molekul oksigen, akan membentuk 6 molekul karbon dioksida, 6 molekul air, dan 36 ATP. Okey? Boleh? Okey. Itu sahaja untuk respirasi aerob. Nanti kita akan sambung respirasi aerob. Okey? Sebarang soalan boleh tanya cikgu ya. Okey. Thank you. Bye. Assalamualaikum.